Bersama dengan kita Wan Didi Haji Ahmad pada pagi ini. Assalamualaikum Wan Assalamualaikum. Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Nadira dan juga Mahira. Mahira. Lupa ni Lupa sudah cuba Mahira daripada lepas tu siapa. Mbak Didi. Wan Didi, kami ni tadi ada bercerita berkenaan dengan adat-adat orang dulu yang kita diridui kalau sering sahaja ada di majlis perkahwinan. Kalau bagi konteks Mbak Didi sendiri, adakah dari adat-adat perkahwinan yang dulu-dulu dan diridui? Tentunya ada dua kenangan lah yang Dani ingati, yang Dani rindui lah pada musim-musim perkahwinan. Di antaranya iaitu sewaktu majlis berbedak, ya, akan diadakan, biasalah ada orang berdikir. Jadi pada waktu itu mungkin masa ni dah lagi ada. Jadi saya dan juga saudara-saudara saya akan membawa satu talam yang besar, yang sangat besar, dan akan dihidangkan minuman-minuman serta makanan-makanan tradisi Melayu pada masa itu. Jadi bayangkan badan saya itu kecil dengan membawa talam yang besar. Itu adalah salah satu daripadanya. Jadi ia akan dihidangkan semasa sebelum kan habis waktu dikir. Dan yang kedua iaitu pada waktu zaman dulu, ya, gangsa agak berat berbanding pada gangsa pada waktu ini. Pasal gangsa pada dulu itu diperbuat daripada tembaga. Jadi boleh dibayangkan lagi semula lah. Dan itu masih badan kecil tapi mengangkat gangsa yang besar, ditambah lagi dengan barang-barangan yang akan dibawa. Itulah yang Dani rindukan pada zaman waktu perkahwinannya, zaman-zaman dahulu. Sekarang kurang sudah. Betul. Alhamdulillah. Kalau dulu Dani membawa gangsa, tapi nanti bilakah Dani jadi pelaminan? Mungkin nanti, tapi pastinya kami ketahui ya Dani ada pelbagai informasi dan maklumat semasa Dani ingin kongsikan dari daerah Belain. Bolehlah mengongsikan selepas ini. Silakan Dani. Silakan Dani. Baiklah, terima kasih rakan tugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam ceria Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Belain. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita untuk hari ini. Dan untuk perkongsian bersamanya, keadaan cuaca di daerah Belain pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja, ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada pagi ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, terlebih dahulu saya akan mengongsikan dua info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belain, iaitu mengenai dengan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung rancangan Perumahan Negara Lorong Tengah Seria, Mukim Seria daerah Belain akan diadakan pada hari Ahad 22 Januari 2023 bermula pada jam 8 pagi sehingga jam 11 pagi, dan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung ini akan bertempat di Dewan Pejabat Daerah Mukim Seria. Dan maklumat seterusnya yang saya ingin kongsikan iaitu mengenai dengan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan akan mengadakan program Mesra Perpustakaan yang mana ianya akan diadakan pada hari Sabtu 21 Januari 2023 bermula pada jam 9.30 pagi sehingga jam 4.30 petang. Dan pelbagai aktiviti yang akan diadakan pada 21 Januari ini iaitu peraduan membaca, jualan riam, kempen keahlian dan bermacam-macam lagi, ya. Jadi orang ramai adalah dialurkan untuk datang hadir ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan bagi memeriahkan lagi program Mesra Perpustakaan. Itu dia ada dua info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Tempat jatuh, lagi kan dikenang. Ini kan pula kampung halaman sendiri. Setiap kampung mempunyai nilai budaya, binaan dan tradisi mereka yang tersendiri. Kampung seberang
yang pada masa ini dikenali sebagai Kampung Sungai Teraban. Penduduk asli yang tinggal di sana merupakan puak Melayu Blyth yang kebanyakannya nelayan. Kampung Sungai Teraban yang terletak dalam Mukim Kuala Blyth. Jarak dari Pekan Blyth ke Kampung Sungai Teraban lebih kurang 15 km. Kampung Sungai Teraban terletak di tebing barat muara Sungai Blyth. Kampung ini bersempadan Laut Cina Selatan sebelah utara, Sungai Blyth ke timur, Rasau ke selatan, dengan kampung-kampung di Kampung Sungai Tiga dan sempadan Malaysia di Sungai Tujuh sebelah barat. Memandangkan kampung tersebut kampung nelayan yang diwarisi dari sejak dulu hingga sekarang dan terus berkembang menjadi kampung nelayan hingga ketika ini. Hasil utama kampung sudah tentu perikanan dan produk yang mereka perkenalkan juga berasaskan sumber laut seperti snack ikan, pelbagai biskut dan Florentine yang diusahakan oleh Biro Wanita melalui projek Satu Kampung Satu Produk, selain mengusahakan sesagun dan dodol. Mendengar daripada cerita-cerita orang dahulu, orang-orang ketua-tua tanilah, jadi diorang mengatakan yang Sungai Teraban ini dulu-dulunya dipanggil Kampung Seberang. Jadi tidak ada nama lah asasnya. Selepas beberapa tahun kemudian, jadi diorang ini Kampung Sungai Teraban ini adalah tempat satu perniagaan, persinggahan menuju ke Kuala Balai. Jadi di sanalah timbullah ceritanya antara puak Blyth dan puak berbangsa Iban atau Bisayanya kata ni di Brunei. Jadi yang pihak Blyth ini mengatakan sebarang atau Easter Band, dan jadi ada sebagiannya suku yang bahasa lain ini begitu Kaban. Jadi dari istilah kata dua itu tadi digabungkan menjadi Teraban. Jadi dengan adanya lagi mengikuti dengan sungai ini, ia dipanggil Sungai Teraban lah. Atau yang keunikan yang ada di Kampung Sungai Teraban ini ialah asalnya memang tempat orang persinggahan, tempat orang berjual bahan-bahan makanan lah. Kalau dulu-dulunya yang banyak singgah sini ialah dari negara orang-orang asing yang ada di kawasan Sarawak lah. Sebab itulah di Teraban ini penduduknya berbilang-bilang kaum. Satu ialah kaum Blyth, Ngurut, Bisaya, yakni Iban itu, kemudian orang Mukah, dan Bintulu. Kalau dulu-dulunya memang 1,000 lebih orang, tapi dengan adanya pembinaan rumah-rumah perumahan, jadi ia berkurang menjadi ke 800 orang. Tapi setakat ini alhamdulillah dengan adanya orang masuk lagi balik ke Kampung Sungai Teraban ini meningkat menjadi 900 orang lah penduduk yang tinggal di Kampung Sungai Teraban ini. InsyaAllah dalam sedikit masa lagi perumahan pun banyak membangun, jadi mungkin mencapai ke 1,000 orang insyaAllah. Kemudahan yang ada di kampung ini ya seperti masjid, sekolah, itulah yang paling segala elektrik, segala telefon, air, semua ada di Teraban ini. Yang uniknya di Teraban ini mempunyai gas tanah, itu yang yang cuma yang terdapat kawasan daerah Blyth saja tu, gas tanah itu. Tapi kalau mengikut yang asal bandar-bandar di kampung ini memang tidak ada lagi lah. Mungkin kali kalau ada pun dorang ini dibawa oleh anak-anak dorang berpindah berhijrah ke bandar, ke perumahan-perumahan lah. Itulah yang saya tadi penduduk itu mungkin sehari mungkin berkurang. Masa ini alhamdulillah Balai Raya itu memang diisi oleh Majlis Perundingan Kampung Sungai Teraban (AMPK) dan biro-biro wanitanya yang membuat aktiviti dari segi produk-produk kampung yang sebagaimana disarankan oleh pihak Kementerian Jabatan Daerah mengadakan satu produk satu kampung. Jadi dengan adanya satu produk satu kampung itu dapatlah menghasilkan perekonomian Majlis Perundingan Kampung Sungai Teraban itu. Kampung Sungai Teraban boleh dilalui menggunakan bot merentasi Sungai Blyth dan jalan darat melalui Jambatan Rasau
yang menghubungkan Kampung Sungai Duhun ke Rasau. Sebelum jambatan tersebut dibina, penduduk kampung dan orang ramai yang hendak pergi ke negara jiran Miri Sarawak, mereka menggunakan feri, satu-satunya laluan bagi kenderaan darat. Sekolah rendah Sungai Traban dibina di atas tanah seluas 10 ekar. Bangunan awal sekolah berkeluasan 5 ekar dibina oleh penduduk kampung dan pada awal tahun 1968. Bangunan sementara dibina dan diganti dengan bangunan kekal yang mula digunakan sepenuhnya pada tahun 1981 sehinggalah sekarang. Bangunan tersebut telah digunakan secara rasmi pada awal tahun 1983. Sistem persekolahan hanyalah pada sesi pagi dan digunakan oleh sekolah agama pada waktu petang. Masjid Kampung Sungai Traban dibina pada tahun 1994 dan ianya siap 2 tahun kemudian. Kapasiti masjid boleh menampung kira-kira seramai 1,400 orang jemaah. Di antara kemudahan yang terdapat di masjid tersebut seperti bilik menyempurnakan jenazah dan bilik khutub kanah. Koperasi Kampung Sungai Traban Berhad bermula pada 27 Julai 1998 yang pada mula asal penubuhannya dikenali sebagai Koperasi Peladang. Antara aktiviti niaga yang dijalankan meliputi pengendalian stesen minyak, jualan minyak pelincir dan jualan minuman. Kita selalu mendengar nama Kampung Sungai Traban. Akan tetapi, pernahkah Auda berkunjung ke kampung tersebut? Kampung Sungai Traban kian sepi. Kampung halaman sebilangan orang. Tempat kelahiran akan selalu di hati. Ini kan pula kampung seberang.